Okey. Minggu lepas kita dah start belajar tentang rumus matrik songsang. Alright. Dan kita dah go through satu apa nama tu contoh dah kat sini contoh dia. Macam mana kita nak tentukan sama ada matrik songsang terwujud. Jadi kita tengok pada dia punya penentu. Penentu dia AD tolak BC. Kalau AD tolak BC sama kosong, makna tak ada matrik songsang. Okey, kalau bukan kosong, makna ada matrik songsang. Okey, kita nak continue pada contoh yang berikutnya, contoh 24 sebelum kita pergi buat latihan. Alright. Okey, ini matrik C, 2, -6, 1, -2. Kita tengok dia punya penentu dulu. Kalau kita tengok di sini, kita tahu A bersama dengan 2, B bersama dengan tolak 6, C bersama dengan 1, D bersama dengan tolak 2. Jadi kita tengok penentu. Saya tulis sinilah. Penentu AD tolak BC. Apa value dia? A 2, B AD, B tolak 2. Tolak B, tolak 6, C 1. Jadi berapa nilai dia? Tolak 4 tambah 6 iaitu bersama dengan 2. Okey. Maknanya matrik songsang wujud wujud. Okey, kalau wujud apa dia matrik songsangnya? Kita guna penentu tu. Siap-siap Jadi C kuasa tolak 1 sama dengan 1 per... Okey, sebelum tu kita tengoklah apa dia punya formula yang kita pakai itu. Sekejap mana dia? Okey, di sini. Saya letakkan sekejap. A negatif 1 bersama dengan 1 per AD tolak BC. Dan D negatif B negatif C A. Ini dia punya formula dia. Ini formula untuk matrik songsang. Jadi kita guna pakailah formula tu. Kita dah kira dah nilai penentu dia bersama dengan 2. Okey, kita letaklah supaya kita tak mengganggu ruang kiraan kita kat sini. Okey, jadi nilai D apa dia? Nilai D ialah negatif 2. Kemudian negatif B. Negatif B 6 lah maksudnya. Negatif ke negatif 6. Kemudian negatif 1 dan juga 2. Jadi C, negatif songsang bagi C ialah kita darabkan dengan setengah ni bersama dengan negatif 1, 3, negatif 1 per 2, 1. Jadi inilah dia jawapan dia. Okey, boleh ikut tu? Azmi? Ada soalan apa-apa tak? Apa? Ni negatif 1 sama dengan 1 per 2. Lepas tu negatif 2, 6, tolak 1, 2. Kemudian darab dengan setengah kat sini. Yang bukannya, yang atas bukan negatif 6 dengan negatif 2. Ya, saya tak apa-apa. Okey, macam ni tengok sini. Asalnya C adalah 2, negatif 6, 1, negatif 2. Okey, bermakna A bersama dengan 2, B bersama dengan negatif 6, C bersama dengan 1 dan D bersama dengan negatif 2. Okey. Tapi formula dia untuk mencari matrik songsang seperti ini. Yang kita tunjuk kat sini. Maknanya bila kita nak letakkan C negatif 1 tu, mula-mula kita letaklah 1 per penentu tadi tu, ADBC itu 2. Kemudian kita tengok petak yang pertama tu D. D tu apa dia? D adalah negatif 2. Negatif 2 nampak? D. D adalah negatif 2. Tengok nilai D. Okey. Kemudian tolak B. B tu negatif 6. Tolak B biasanya 6 lah. Oh. Faham tak? 6.
Kemudian Yang tolak C. tolak C C, 1. Tolak C 1. mesti negatif 1. Tolak 1. Kemudian last sekali A. Jadi 2. Macam tu lah. Mula-mula memang mungkin confuse sikit lah. Mungkin susah nak buat. Tengok formula ni. Sebab kita kena jumble. Kita nak ubah. Lokasi A dengan D tu. A dengan D kita ubah tempat. B dengan C tu kita negatifkan dia. Positif jadi negatif. Negatif jadi positif. Okay. Boleh Boleh. Alright. Kita cuba. Okay, buat masa ni memang tak apalah. Buat masa ni confuse sikit tak apa. Kita try buat latihan ni bagi dia. Ni contoh lagi, bukan latihan lagi. Latihan selepas ini. Ni contoh lagi satu. Bila dah buat latihan ni, dia akan jadi biasa insya-Allah. Okay. Sebenarnya topik matrik ni tak susah sangat sebenarnya. InsyaAllah. Okay. Soalan contoh 25. Dia beri matriks D, M tolak 6, 1 tolak 2. Hitung nilai M jika. Jika A, dia kata kalaulah tidak mempunyai matriks songsang. Okay. Kalau D bersamaan ini, maknanya nilai A apa dia? Nilai A dia M. Saya guna dawak lain lah. Sekejap. Okay. Nilai A dia bersama dengan M. B, saya suka buat susun macam ni. B bersamaan negatif 6 mengikut lokasi dia. C bersama dengan 1 dan D bersama dengan negatif 2. Okey. Untuk soalan A, matriks D tidak mempunyai songsang. Maknanya apa? Maksudnya AD tolak BC bersama dengan kosong. Sebab dia tak ada matriks songsang. Jadi bersama dengan kosong. Jadi kita letakkan nilai A, D, B dan C tu dalam persamaan ni. Jadi M itu nilai A, D pula negatif 2. Tolak B. B negatif 6 dan C 1 bersama dengan kosong. Okey. Jadi kita darabkan M dengan negatif 2 jadi negatif 2M. Tambah 6 bersama dengan kosong. Okey. Elokkan sikit. Okey. Jadi bersamaan dengan 2M bersama dengan 6. Okey. Ini boleh apa macam ni saya dapat ni? Saya terbalik-terbalik kan dia. Terbalikkan. Okey. Jadi M bersama dengan 3. Ini dia jawapan dia untuk soalan B. Kita bahagikan 2. Macam tu lah. Kita bahagikan dengan 2. Dapat M bersama dengan 3. Okey. Boleh faham soalan B A? Boleh Boleh. Alright. Good. Okey. Kemudian matrik dia kata D pula bersamaan, ini dia kata macam ni. Untuk soalan B, dia kata D bersama dengan tolak 1, 3, tolak setengah 1. Alright. Jadi apa nilai M? Yang ni tricky sikit. Yang ni dia jadi susah sikit. Okey. Apa yang kita tahu, kalau kita songsangkan lagi D ni, D1 ni, kalau kita songsangkan sekali lagi, dia akan jadi D. Tahu tak? Jadi kita teruskan, kita songsangkan dia sekali lagi, kita ambil nilai dia kat sini. Untuk B ni, A dia apa? A dia negatif 1, B sama dengan 3, C bersama negatif setengah, D bersama dengan 1. Alright. So, AD tolak BC bersama dengan tolak 1, D 1 tolak B 3, C tolak setengah. Okey, bersama dengan tolak 1 tambah 3/2. Jadi bersama dengan 1/2. Okey. Ini nilai AD tolak BC. Okey. Alright, sekarang kita nak cari D sekarang ni. Kita guna balik formula tadi tu. Formula dia macam mana tadi? Saya tulis kat sini. 1 tolak AD tolak BC, D tolak B tolak C A. Okey, ini formula kita nak guna.
Jadi D bersamaan dengan 1/setengah. 1/setengah. Okey, 1/setengah sebab itu nilai penentu dia. Kemudian nilai D apa dia? Nilai D 1. Tolak B. Tolak B tolak 3 lah. Tolak C sama dengan setengah. Kemudian tolak 1 di sini. Jadi bersamaan dengan okey. 1/setengah ni jadi 2. 1 bahagi dengan setengah jadi 2 jadi kita darab dengan 2 jadi 2 negatif 6 1 negatif 2. Bermakna apa? Kita tengoklah nilai ini tentulah sama dengan ini. Jadi M adalah bersamaan dengan 2. Dapatlah jawapan dia. Okey, boleh ikut tak ni? Yang mungkin confuse dekat bahagian D ni, bila saya katakan apa? Bila saya katakan D adalah bersama dengan D tolak 1, kemudian tolak 1 sekali lagi. Kita songsangkan matriks matriks D, apabila kita songsangkan, dia akan jadi D tolak 1. Kalau kita songsangkan sekali lagi, dia akan tukar menjadi D semula. Itu maksud dia. Kiranya kalau disongsang balik, dia punya nombor tu tak ada kena-mengena kan? Apa dia? Kalau disongsang balik, nombor dia yang kat dalam yang negatif 1, 3, negatif setengah dengan 1 tu tak ada dia tak terlibat kan? Yang mana dia yang dalam ni? Dia terlibat lah bila kita nak bubuh matriks songsang kat sini, kita nak tukarkan dia. Okey. Alright, kita nak songsangkan, kita guna balik nilai dia. Kita gunakan balik nilai dia kat sini. Okey. Nilai apa tu? Sekejap. Nilai 1, negatif 1 dengan 1 tu kita terbalikkan. Jadi 1, negatif 1. 3 ni jadi negatif 3. Tolak setengah ni jadi setengah. Jadi di situlah kita guna pakai nilai D negatif 1 kat sini. Untuk mencari semula matriks D. Kita nak cari semula matriks D ni dia. So dapatlah. Okey, boleh faham? Boleh. Alright. Okey, kita cuba buat latihan dulu ya. Ada lagi contoh. Belum lagi. Okey, belum lagi. Ada satu lagi contoh. Okey. Kita buat contoh ni pula. Okey, dia beri matriks 1 2 3 8 darab dengan A bersamaan dengan identity matriks, matriks identity, dan matriks A peringkat 2 dengan 2. Hitung matriks A. Alright, hitung matriks A. Nampak statement ini, apabila kita darabkan 1, 2, 3, 8 ni dengan A, dia akan jadi identity matrix. Dia akan jadi matrix identity I. Okay. Maksudnya apa? Maksudnya, dia nak bagi tahu kat sini, matrix 1, 2, 3, 8 ni ialah matrix songsang bagi A. Matrix songsang bagi A ialah 1, 2, 3, 8. Faham tak ni? A, apabila dia darabkan dengan A tolak 1 adalah bersama dengan I, matriks songsang. Ataupun kita boleh buat terbalik. A tolak 1 darab dengan A sama dengan matriks songsang. Sama saja. Maknanya, kita katakan, sudah tentulah matriks ini adalah matriks songsang pada A. Tadi dapatlah kita ini. Okey tak? Faham tak? Kurang faham Kurang jelas Kurang. Okey, tak apa. Di sini jelas tak yang saya tulis ni? Faham. Faham Okey, kita tengok kat mana saya catatkan dulu. Ada ni. Sini. Dekat sini, tengok Dekat sini dah tulis dah. A didarabkan dengan matriks songsang
dia akan jadi matrix identity. Sama ada kita bubuh terbalik dia apa A dengan A tolak 1 ataupun kita terbalikkan dia tetap sama jadi I juga. Dia tetap sama juga jadi I. Okey. Kat sini tengok yang saya tulis sini. A darab B sama dengan I. Bermakna B adalah matrix songsang kepada A. Itu maksud dia. Okay, kita kembali semula pada contoh kita tadi. Mana dia? Contoh 26. Okey. Disebabkan 1, 2, 3, 8 darab dengan A jadi matrix identity, bermakna matrik yang 1, 2, 3, 8 tu adalah matrik songsang bagi A. Jadi kita nak tahu matriks A macam mana? Kita nak tahu matriks A, kita kena buatlah. Kita kena songsangkan sekali lagi matriks songsang ni. Kita akan dapat matriks A. Okey, di sini nilai A nya ialah 1, B nya 2, C nya 3 dan D nya 8. Bermakna dia punya penentu AD tolak BC bersama dengan 1 darab 8 tolak 2 darab dengan 3. Itu 8 tolak 6 bersama dengan 2. Okey. Jadi 1 tadi punya formula 1 per AD tolak BC D tolak B tolak C tolak C A. Yes, betul. Okey. Biasa-biasakan formula tu. Biasa-biasakan. Okey. Ini formula kena hafal. Okey, kalau tak ada pun rasanya dalam kertas, kalau tak hafal pun rasanya dalam kertas soalan ada formula ni insya-Allah. Tengok saja di mana dia berada. Okey, 1 per penentu, 1 per 2 lah. Kerana kita terbalikkan dia, kita terbalikkan 1 2 3 8 ni jadi 8 negatif 2 negatif 3 1. Macam tu. Okey. Tadi darab dengan setengah tu jadi 4 tolak 1 tolak 3 per 2 dan 1 per 2. Jadi dapatlah matriks A. Okey? Okey. Alright. Okey, dah habis contoh. Ada soalan ke tak ada lagi soalan? Tak ada soalan, kita buat latihan. Alright. Okay, by the way, sekejap sebelum buat latihan tu, saya nak semak dengan buku teks. Sama tak jawapan saya dengan soalan dalam buku teks? Buku teks ada kat mana? Sini. Mana dia? Contoh berapa tadi? Contoh 26. Ni dia. Method dia pun sama saja dengan saya buat tadi. Alright. Method dia sama saja. Jadi jawapan dia 8 tolak 1 tolak 3 per 2 1 per 2. Sama saja jawapan dia. Alright. Jawapannya sama, metodnya pun sama. Okey, kita buat latihan 8 ni. Okey, buat nombor A dulu, kemudian kongsikan dengan saya jawapan dia. Jika wujud, hitung matriks songsang. Alhamdulillah.
Bagi saya nilai penentu dia AD tolak BC. Nah, 6 betul ya. 6 tolak kosong iaitu 6. Jadi matriks Songsan diwujud. Cuba cari. tulis balik je kan. Tulis baliklah. Mungkin kita boleh tulis macam ni. 6001. Macam tu. 1 per penentu itu 6. Kena letakkan matriks tu. Satu, negatif kosong, 6. Negatif tu kosong tu tak payahlah. Ya. Maknanya kita tulis kosong sajalah kan. 1 kosong 6. Jadi 1/6 lah kat sini. Kan betul tak? Dapat jawapan dah? Kan? Dah. Dah okey. Ya. Okey, buat B pula. Cari nilai penentu dia. Berapa nilai penentu? 1. Okey. Good. Ataupun 4 tolak 3. Alright. Jadi dia punya ni tu 1/1. Ya, 1/1 tu 1 lah maksudnya. 1 lah kan. Tak payah tulis 1 pun tak apa. Biarkan saja. Delete kan saja. Dua, negatif 3, negatif 1, 2. Ya, betul. Good. Okey, terus soalan C pula. Satu per 3. 1/3 kan? Penentu dia 3 kan? Okey.
Negatif 3. Negatif 3, okey. Negatif 5/3. Negatif 5/3. Negatif 1. Ya. Negatif 2/3. Ya, betul. Betul. Alright, good. Okey, teruskan soalan D pula. Dah nak pergi. So, Kosong hmm. So matrik songsang tidak wujud. Macam itulah. Tidak wujud. Alright, good. Nombor 2. Sama je. Okay, ada sekejap Ada sampai soalan nombor 4. Alright. Sama je kan tadi ni. Apa dia? Sama je kan. Sama? Tak sama. Tak sama, tak sama. Ni lain. Yang ni dia Dia suruh cari matrik songsang je. songsang je. Alright. Buat formula tadi juga. Iyalah sama. Buat A dulu. Saya rasa kita buat A saja cukup lah. Yang B, C dan D tu buat kat rumah. Sebab saya cuba nak habiskan topik matrik ni hari ni. Okey, cari nilai penentu dulu. 3. Berapa? 3. Ya, 15 tolak 12. 3. Alright, so Satu. Negatif 2. Negatif 2/3. okey. 5/3. Yes, okey. Very good. Okey, very good. Okey, ni soalan 3. Ni susah sikit.
matriks G tidak mempunyai matriks songsang. Ah. Satu banding Dapat jawapan dah? B sama 1.5. Tak jelas lah. Dekat sikit dengan P mikrofon. P sama dengan 1.5. Dengan 1/5. Sama dengan 1.5. Oh, 1.5. Ah. Macam ni. Ah. Okey, kita tengok AD tolak BC mesti sama dengan kosong. Okey, sama dengan kosong. Jadi A darab dengan D, maknanya 2 darab dengan P. Tolak B dengan C, iaitu B 1 darab 3 sama kosong. Maknanya 2P bersama dengan 3. Jadi P bersama dengan 1/2. Betul lah. Ataupun kita tulis sebagai 3/2 pun boleh juga. Alright, good. Jawapan betul. Okey, soalan B pula. Ini susah sikit. Dapat nilai penentu dia tak? Siap. 1/5. 1/5. Ah. Sekejap Okey. 8/25 tolak 3/25 bersamaan dengan 5/25. Betul lah. 5/25 iaitu 1/5. Very good. Okey, teruskan. Dia songsangkan balik. Apa dia? Songsangkan semula. Tak dengar lah. Songsangkan lagi ke? Songsangkan lagi. Songsangkan lagi matrik songsang tu untuk dapatkan G.
1/1/5 tu Sama dengan berapa? sama dengan 5. 1/1/5. Ini sama juga dengan kata 1 bahagi dengan 1/5. Dengan 5 lah. Jadi apa? 1/1. 1 bahagi 1/5. 5. Sama dengan berapa dah? 5. 5, betul lah. 1, 2. Dua, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. So, apa nilai P? 4. Betul lah. Very good. Betul jawapan dia. Okey, soalan terakhir nombor 4. Negatif 1. 1 per negatif. Apa dia tu? 1/-1. 1 per negatif 1. Itu apa? Nilai penentu kan? Nilai penentu 4 darab dengan AD. A darab dengan D. 4 darab dengan 1. Tolak 10 darab dengan setengah. Sama dengan apa? 4 tolak 5. Negatif 1. Okey. So tu ni, tu dia punya penentu. Jadi kalau 1 per negatif 1 tu maksudnya negatif 1 lah. 1/-1, negatif 1. Negatif 1 lah maksudnya. Kita boleh bubuh negatif 1 macam ni, ataupun kita tak payah tulis 1 pun. Tulis negatif saja cukup. Itu boleh cukup dah. Negatif 1, Okey. 10. Negatif 1, 10. Lagi? 1/2. Lagi.
Negatif 4. Negatif 4. Okey. Saya teruskan kiraan sini 1, negatif 10, negatif setengah, 4. Jadi jadi betul lah jawapan dia. Very good. Very good. Okey, sekarang ni Azmi dah boleh dah buat matrik songsang. Okey, so seterusnya kita dah habis dah matrik songsang ni. Seterusnya kita nak menggunakan, kita nak mengaplikasikan matrik songsang tu dalam masalah penyelesaian persamaan serentak. Okey. Azmi biasa tak dengan persamaan serentak? Apa ni? Biasa tak? Dia dalam bentuk macam ni. AX tambah BY bersamaan dengan P. Kemudian ada CX tambah DY bersama dengan Q. Ini persamaan serentak lah. Maknanya dia ada dua pemboleh ubah. Okay, A, B, C dan D ni constant pemalar. X dan Y tu adalah pemboleh ubah. P dan Q tu pemalar juga. So contoh macam kita ada persamaan 3X tambah Y bersama dengan 1. Contohlah Kemudian 2X tolak Y bersama dengan 2. Jadi selesaikan persamaan serentak. Pernah buat tak ni? Tak ingat. Tak ingat dah? Selalunya kita buat macam mana? Kalau kita ada dua persamaan, okay, kita buat revision sikit tentang persamaan serentak. Katakanlah ini persamaan, dua persamaan ni saya main bubuh saja baru sekejap tadi. Okey, katakanlah 3X tambah Y bersama dengan 1. 2X tolak Y bersama dengan 2. Jadi kita kata ambil daripada 2. Ada macam-macam cara nak selesaikan persamaan serentak ni. Bersamaan 2, daripada 2 ni saya ubahkan Y adalah bersamaan dengan 2X tolak 2. Okey, apa saya buat? Saya ambil negatif Y tu saya bawa ke kanan, dia jadi tambah Y. Dan 2 tu saya bawa ke kiri jadi tolak 2. Jadi jadilah Y bersama dengan 2X tolak 2. Okey dah ni? Okey. Boleh faham tak? Boleh. Okey. Korang kita masukkan persamaan ni, masukkan ke dalam persamaan 1. Okey. Y adalah 2X tolak 2. Jadi kita bubuh balik dalam persamaan 1 tu. Persamaan 1 lah 3X tambah Y. Kita tambah Y. Tapi Y ni apa dia? Y adalah 2X tolak 2 bersama dengan 1. Jadi 2X tambah 3X jadi 5X tolak 2 bersama dengan 1. So 5X bersama dengan tolak 2 tu kita bawa ke kanan. Faham kan? Jadi tambah 2. Jadi 5X adalah bersamaan dengan 3. Jadi X adalah bersamaan dengan 3/5. Kita bagikan dengan 5 kedua-dua belah. Okey. Kalau X sama 3/5, berapa nilai Y? Y kita bubuh balik ke dalam ni tadi. 2X sama dengan 2X. X tu 3/5 tolak 2. Jadi 6/5 tolak 2. Guna kalkulator. 6/5 tolak 2. Jadi negatif 4/5. Macam itulah. Okey. Ingat dah persamaan serentak? Boleh. Boleh Alright. Sekarang kita nak selesaikan persamaan serentak menggunakan matriks. Okey, jadi saya tak mau delete apa yang saya tulis ni. Mungkin saya copy lah sekejap. Sekejap. Duplicate slide. Okey, slide tadi tu ada kat sini sebagai nota tentang persamaan serentak. Okey, saya tulis balik. Persamaan linear serentak. Persamaan linear serentak. Okey, dia ada bentuk apa? Dia bentuk macam ni lah. Macam kita buat tadi lah. AX tambah BY bersama dengan P. CX tambah DY bersama dengan Q. Okey. So, ini bentuk persamaan serentak. Macam yang kita dah buat tadi, contoh tadi.
Okey. Kemudian kita boleh tukarkan dia ke dalam bentuk matriks. Dalam bentuk matriks jadi macam mana? Kita ambil perkali pada X dan Y. Dia jadi A, B, C, D. Okey. Mana dapat A, B, C, D tu? Kita ambil saja dari perkali. Perkali pada X iaitu A. Kita letak A sini. Perkali bagi Y, B. Perkali pada X kat sini, C. Perkali pada Y, D. Okey. Kita darabkan dengan matriks 2 dengan 1. X, Y macam ni. Sama dengan P, Q. Okey, kita dah tukarkan dalam bentuk matriks. Okey, AX sama dengan B. Ini dia punya bentuk matriks dah. Okey. A, B, C, D, P dan Q adalah pemalar. X dan Y pun boleh ubah. Okay, saya tulis note. A, B, C, D, P, Q semuanya pemalar. X, Y pun boleh ubah. Okey, boleh ikut dah ni? Boleh. Okey. Kalau kita nak darabkan balik, dia akan jadi apa? Kita darabkan balik dua matriks ni, dia akan jadi AX tambah BY, CX tambah DY bersama dengan PQ. Jadi sama balik dengan persamaan serentak tadi yang kita tulis tu. Hanya di belah kanan ini ni dalam bentuk matriks saja. Okey? Alright. Okey, sekarang ni dia bahagian yang susah. Allah, tak nampak macam arrow. Alright. Kita baru saja menukarkan dia dalam bentuk matriks AX bersama dengan B. Okey. A ni matriks A huruf besar ni ialah matriks ABCD. Matriks X huruf besar ni ialah X dan Y sini, dan matriks B ni ialah P dan Q sini. Okey. Kita dah belajar tentang matriks songsang. Kita katakan kalaulah kita ambil kita darab kedua-dua belah matriks tu dengan sekejap. Ini tentu Rich ni, abang ipar ni. Tak, bukan. Sekejap. Hello? Ya. Salah nombor. Bukan Mr. Rich, tapi salah nombor. Tak siapa nak cakap dengan Mr. Naim. Okey. Sekarang ni saya nak darabkan kedua-dua belah tanda sama juga dengan matriks songsang A. Jadi dia jadi A negatif 1 AX bersama dengan A negatif 1 B. Okey. Dan dia akan tetap jadi sama juga sebab kita hanya darabkan dengan dua matriks yang sama, iaitu A negatif 1. A negatif 1 kita darabkan oleh kiri, A negatif 1 juga kita darabkan dengan matriks sebelah kanan. Okey. Boleh ikut lagi ni? Ini hanya nak bagi tahu konsep saja. Alright. Okey, apa yang kita faham tentang yang belah sini? Apa yang kita faham tentang sini? A negatif 1 darab dengan A jadi apa? Dia akan jadi matriks identity. Betul tak? Betul. So, matriks identity darab dengan X bersamaan dengan A negatif 1B. Okey? Tapi kita dah tahu matriks identity I didarabkan dengan apa saja matriks pun dia akan jadi X juga.
tak kira lah matrik dia apa dalam X ni, dia akan jadi X. Kita darab matrik identity tu, darab dengan matrik apa saja, dia akan jadi matrik yang sama, dia tak berubah apa pun. Kita dah belajar dah ni tentang perkara ni. Ini dua ni, identity ni penting. Kita kena faham. Okey lagi? Bermakna matrik X itu adalah bersama dengan A tolak 1 dengan B. Atau dalam kata lain, kalau kita nak selesaikan, okey, saya kotakkan dia sekejap Saya kotakkan dia sekejap. Kalau kita nak selesaikan persamaan serentak ini, apa kita buat? Kita ambil matrik X tu, matrik X apa dia? Matrik X tu dah P dan Q tadi. Ini adalah bersamaan dengan matrik songsang bagi A. Matrik songsang A tu ABCD, iaitu 1 per AD tolak BC darabkan dengan D tolak B tolak C A, kemudian darabkan dengan matriks B tadi tu. Matriks B tu ialah P dan Q. Sorry. Matriks X ni XY. Salah. XY. B ni PQ. Jadi ini dia akhirnya formula yang kita dapat. Mari saya tulis elok-elok sikit bagi jangan buruk sangat. Jadi ini dia formula dia untuk persamaan serentak. Kalaupun tak faham apa yang saya cerita kat sini tadi, tak mengapa, asalkan kita tahu formula ni. Alright? Kalau kita tahu formula ni, okey. Maksud nak cakap dia apa dia? Maksud nak cakap, kalau kita ada matriks A, matriks constant A dan X yang ada pemboleh ubah bersama dengan matriks pemalar. Okey ni Ini pemalar. Ini pemboleh ubah. Dan ini pemalar sekali lagi. Kita nak cari pemboleh ubah X, kita hanya ambil saja matriks songsang bagi A, darabkan balik dengan B. Itu dia yang kita nak cari sekarang ni, menggunakan formula ini. Boleh faham tak, Azmi? Okey, kita tengok contoh. Okey. Dia kata, tuliskan persamaan linear serentak di bawah dalam bentuk matriks. Okey. Dia suruh tulis dalam bentuk matriks saja. Dia tak suruh cari penyelesaian X dan Y lagi. Okey, tak apalah. Kita tuliskan saja dalam bentuk matriks. Mana dia? Contoh 27 ni mudah saja ya. Jadi kita ambil perkali pada X dan Y, perkali 3 dan 4. Kemudian perkali pada X ini 5, perkali 6, perkali pada Y sini tolak 6. Bukan 6, tolak 6. Tolak 6. Kemudian kita darabkan dengan XY persamaan dengan matrik jawapan dia, iaitu 12/7. Kalau kita nak sahkan, okey, ini jawapan yang dia minta, kita dah dapat dah. Kalau kita nak sahkan, kita cuba darabkan balik. Jadi 3 darab X, jadi 3X, 4 darab Y, tambah 4 darab Y. Okey. 5 darab X, 5X, tambah tolak 6 darab Y, maknanya tolak 6Y lah. Bersama dengan 12/7. Jadi kita kita bandingkan semula dengan dua ni, bentuk dia serupa. Okey. Ini dalam bentuk persamaan serentak, yang ini adalah bentuk matriks. So okeylah. So jawapan ini diterimalah betul. Okey, Azmi. Ada contoh lagi lepas ni? Okey ke? Okey. Alright. Tengok contoh 28. Selesaikan persamaan linear serentak di bawah dengan menggunakan kaedah matriks. Okey, ada soalan sekejap. Kaedah. Betul kan?
Alright. Alright. Okay, kita tulis dalam bentuk matrik dulu. Dia jadi perkali pada X ni 1. Perkali bagi Y, negatif 2. 3, negatif 4. Okey. X, Y bersama dengan 1, 4. Okey. Alright. Tadi kita dah cerita dah. Kalau kita ada matrik A didarab dengan matrik X bersama dengan B, dan kita kata X adalah bersama dengan matrik sosong A darab dengan B. Jadi kita boleh cari, saya kotak sekejap. Kita boleh carilah, kita boleh letakkan matriks XY ni di sebelah kiri. Okey, kita cari matriks songsang, katakan ini matriks A, ini matriks X, ini matriks B. Kita cari matriks songsang bagi A. Jadi apa? 1 per penentu dia apa? AD tolak BC, iaitu tolak 4 tolak BC, tolak 1 darab tolak 4 jadi tolak 4. Tolak 2 darab 3 jadi tolak 6. Tolak dan tolak 6 lagi sekali. Tolak dan tolak 6. Okey. Negatif 4, 2, tolak 3, 1. Darab dengan 1, 4. Macam itulah. Jadi di sini sama dengan 1 per 2. Okey. 6 tolak 4, 1 per 2 lah. Tolak 4, 2, tolak 3, 1. Darab dengan 1, 4. Okey, saya sambungkan dekat sini, sebelah kanan. Okey, saya nak darabkan ini dua dulu. Saya nak darabkan dua ni dulu sebelum saya darabkan dengan setengah tu. Saya darabkan itu dulu. Sebab nanti ada banyak par dua saya tak suka. Saya nak memudahkan kerja saya. Jadi XY bersama dengan setengah. Okey, setengah. Darab dengan, okey, kita darabkan dua matriks ni. Negatif 4 darab dengan 1. Tambah 2 darab 4. Negatif 3 darab dengan 1. Tambah 1 darab 4. Okey. Sama dengan setengah. Negatif 4 tambah 8. Jadi 4. Negatif... Sekejap. Negatif 4. Betul ke ni? Sekejap. Boleh tengok 2. 1, 4. Betul lah. Tolak 4, 1, 2, negatif 3. Betul. 1, 4. Betul juga. 1, 4 betul juga. Okey. Jadi ni negatif 4 tambah 8. Negatif 3 tambah 4. Okey. Jadi bersamaan dengan 1 per 2, 4, 1. 4, 1 kan. Jadi bersamaan dengan apa? 2 setengah. Maknanya X, ini adalah XY. XY bermakna X adalah bersama dengan 2, Y adalah bersama dengan setengah. Jadi ini cara kita menjawab persamaan linear serentak dengan menggunakan matriks. Dapat jawapan dia dah. Okey, boleh ikut tak Azmi? Boleh? Rasanya boleh buat latihan tak? Boleh. Okey, cuba buat latihan . Kita ada banyak latihan ni. Macam tak boleh sempat juga nak habiskan hari ni. Kemungkinan tak sempat juga. Okey, cuba buat latihan 9 tu A dulu. Buat A dulu. Baik.
Tuliskan persamaan linear serentak dalam bentuk matriks. Itu saja dulu. Ini dia tak suruh selesaikan lagi. 1, 1. 1, Satu lagi. 1, Mhm. 3. Lagi. X, Y. Mhm. Sama dengan 75. 75. Macam tu Okey, ada satu silap. Ini negatif 1. Baru betul. Oh, dia tolak. Sebab negatif 1 situ Alright. Good. Okey. Buat B pula. Itu 1, Dapat dah? 3. Dapat. 3. 1, Alright. 5, 2, Okey. 0, negatif 14. Alright, good. Okey, sekejap nak buat yang lain tu buat kat rumah. Okey, saya nak okey, nak tengok latihan nombor 2 pula. Dalam satu pertandingan catur, jumlah peserta ialah 100 orang. Bilangan peserta lelaki X ialah 14 orang kurang daripada 2 kali. Okey, 14 orang kurang daripada 2 kali bilangan peserta perempuan Y. Tuliskan persamaan linear serentak yang mewakili maklumat di atas dalam bentuk matriks. Rasa-rasanya boleh buat tak ni? Dia punya permasalahan dia dalam bentuk ayat ni mungkin complicated sikit. Jumlah peserta adalah 100 orang. Maksudnya apa tu? Ada lelaki dan perempuan. X bilangan lelaki. Y perempuan. Kita perlu kita kena buat dua persamaan serentak. Dua persamaan. Persamaan yang pertama apa dia? 14 X. Cuba tengok ni, cuba tengok maklumat ini dulu. Sebelum pergi pada 14 tu. Jumlah peserta adalah 100 orang. Apa maksudnya tu? Sama dengan 100. Apa dia? Sama dengan 100. Jumlah 100. Bersamaan dengan 100. Apa dia tu? Persamaan dia. Jumlah X dan Y. X tambah Y bersama dengan 100. Ini yang kita nak. Okey. Itu persamaan yang pertama. X tambah Y bersama 100. Persamaan yang kedua apa pula? X adalah 14 orang kurang daripada 2 kali bilangan peserta perempuan. Tu dia. X tolak 14 X. X Ya. X ialah 14 orang kurang daripada 2 kali ganda. Maknanya ada X ada 2 Y. Tak tahu. Okey, tengok sini ada X Ada X dan ada Y. Ada 2 Y Ada X dan 2 Y. Dia kata apa? Dia kata X ni 14 orang kurang daripada 2 Y. Ataupun 2 Y ni 14 orang lebih daripada X. Mana kita sebut 2 Y tolak X bersama dengan 14 lah. Itu maksud dia. Faham tak? Y
14 orang lebih daripada X. 2Y ni 14 lebih daripada X. Maknanya 2Y tolak X bangsa 14. Ataupun kita tulis tolak X tambah 2Y bersama dengan 14. Kita tulis kat sini. Boleh faham tak? Boleh. Okey. Kalau kita nak tulis dalam bentuk matrik, jadi apa? Jadi, satu, satu, Aha. negatif satu, Aha. dua, 2. Kemudian darab dengan X, Y. Sama dengan? 114. Itu saja. Itu saja dia nak. Dia yang susah tu kita nak translate. Kita nak translate maklumat dia beri ni. Jumlah peserta. Jumlah peserta 100 orang. Kemudian especially yang ni. X 14 orang kurang 2 kali bilangan peserta perempuan Y. Kalau tahu macam mana nak translate ayat tu dalam bentuk matematik, tak ada masalah dah. Tapi boleh faham tak macam mana saya dapat ni? Boleh faham tak macam mana saya dapat ni? Boleh. Boleh Okey. Good. Itu sebagai praktis. Kita ada 20 minit lagi. Alright. Sekarang kita nak selesaikan bersama serentak. Sekejap kita ada. Okey, tak apa. Kita nak selesaikan bersama serentak. Cuba buat A dulu. Buat dalam bentuk matrix dulu Buat dalam bentuk matrik dulu, kena selesaikan dia. Alhamdulillah. Okey, jadi apa dalam bentuk matrik macam mana? Satu, negatif dua, Okey. dua, Mhm. negatif tiga. Ya, betul. X, Kemudian sini. Y, 5, 10. Alright. Oops. 5, 10. Alright. Jadi kita nak cari X, Y. Kita tengok nilai A, B dan C dan D apa dia. Kita tengok dia punya penentu. Buat macam tadi mula dari A sama 1 tu kan. Ya. Alhamdulillah. Yarhamkallah. Satu. Satu kan? Okey, jadi X, Y bersama dengan? Balikkan. Terbalikkan. Jadi apa? Jadi negatif 3, Okey. 2, 2. negatif 2, Okey. 1. Yes. Ini darab dengan 5, 10 lah. Masuk. Okey, teruskan. Negatif 3,
5-0. 5-0 Hmm. Betul. Jadi nilai X dia X 5. 5, Y sama dengan 0. Siap lah. Itu soalan A. Okey, sekarang tinggal berapa? Lagi 15 minit. Okey, 15 minit tu kita buat soalan sekejap Yeah. Ada banyak lagi, ada sikit. Okey, kita buat B. Kita bagi biasakan buat penyelesaian ni. Since kita tak siap hari ni, kita sambung next session. Okey. Kita buat soalan B. 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 Dapat berapa? Macam mana matrik dah? Bentuk matrik dah? Matrik dia 2, Aha. negatif 5, Okey. 3, Mhm. negatif 1. Alright, good. Penentu dapat dah? Ya, 13. 13, okey. Negatif 13.
negatif X sama dengan 2. X sama dengan 2. Y sama dengan negatif 1. Negatif 1. Okey, sekejap Ini negatif 1, 2 betul. Negatif 5. Saya dapat sini negatif 26. Sini negatif 13. Maknanya darab dengan 1 3 jadi negatif 2 dan negatif 1. So ini negatif 2 lah. Ke betul? Dapat negatif 2 ke dapat 2 tadi? 1. Untuk X. Y tu betul tadi. Negatif 1. X tu. Saya dapat negatif 2. Negatif 2. Negatif 2 kan? Negatif 2, 4. Negatif 2, 4, 4, 4, 5. Betul lah. Negatif 2. Kita boleh ganti balik sebenarnya. Tengok sini 2, negatif 2, tolak 5 darab negatif 1. Bersama dengan berapa? Tolak 4 tambah 5 bersama dengan 1. Ini betul. Tengok ini pula. 3 darab negatif 2. Tolak dengan negatif 1. Bersama dengan tolak 6 tambah 1. Bersama dengan negatif 5. Betul. Jadi jawapan ni betul lah. X negatif 2, Y negatif 1. Okey, boleh ikut? Okey. Yang lain tu buat sebagai homework. Kemudian tengok soalan 29. Ini word problem lagi ni. Kita kena tukarkan bentuk dia dalam bentuk matematik. Cuba tuliskan persamaan serentak dia dulu. Dua. Apa dia? Kita kata kalau harga tiket kanak-kanak tu X, harga tiket dewasa tu Y. 2X tambah 1Y sama dengan 22. 2X tambah Y bersama dengan 32. Okey, satu lagi. 5X tambah 3Y sama dengan 88. Okey, betul. Tukarkan dalam bentuk matrix. Sorry. Saya nak kecilkan sikit, bagi ruang. Alright. Tukarkan dalam bentuk matrix. 2, 1, 5, 3. XY 3, 2, 8, 8. Dia. Good. Satu. Sama satu Okay. Alright, good. Tiga puluh dua, sorry. Silap.
8.16. 8.16 exactly. Jadi kita tulis conclusion dia. Harga tiket Alright. kanak-kanak Kanak-kanak 8. iaitu RM8. Tiket Harga dewasa tiket 16. dewasa RM16. Siap kita punya latihan. Okey, masa pun dah nak habis dah. Jadi yang selain tu, yang mana kita tak buat tadi tu, C sampai H. Kemudian ini pun, rasanya soalan nombor 1 ni tak boleh buat lah. Soalan nombor 1 tak boleh buat. Kita dah buat ni cukup tadi. Yang nombor 3 ni buat yang mana kita belum buat tadi. Okay. Mana C sampai H. Cuba buat C sampai H ya. Okey. Minggu depan pula. Hari Jumaat nanti kita akan completekan lah. Ada tinggal sikit saja lagi sebenarnya. Contoh 30, lihatan 10. Itu saja. Kemudian selepas tu kita masuk topik insurans. Okey? Okay. Ada apa-apa nak tanya lagi tak sebelum kita berpisah hari ni? Tak ada ya? Okey. Itu saja kita punya sesi hari ini. Jadi kita jumpalah hari Jumaat ya. Baik. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.